anda sedang menonton rancangan Prit a Porter, sebuah rancangan yang membincangkan mengenai fashion wanita dan juga lelaki. Dan saya Husna Mustafa sebagai hos anda. Hari ini kita akan membincangkan mengenai fashion yang bertemakan perkahwinan dan juga evening wear, iaitu pakaian pergi ke majlis. Fashion perkahwinan menggabungkan konsep moden dan tradisional untuk menghasilkan baju pengantin yang bukan sekadar biasa atau konservatif. Di Malaysia, fashion ini lebih menggunakan gaya minimalis dan tidak terlalu sophisticated supaya ianya kelihatan tradisional. Selain daripada fabrik sutera yang biasa digunakan, fabrik seperti satin, organza, chiffon, render digunakan untuk memberi unsur moden dan ianya sopan dan elegan. Fashion evening wear pula fokus pada pakaian untuk majlis makan malam, tidak kira majlis yang formal ataupun tidak. Fashion ini merupakan satu kombinasi formal, moden dan contemporary. Fashion untuk majlis pada waktu siang dan malam sangat berbeza dalam dunia fashion. Fashion ini memberi mereka lebih banyak peluang untuk meneroka kreativiti mereka kerana fashion jenis ini biasanya tidak terhad kepada kod pemakaian khusus. Menarik kan? Tapi banyak lagi yang kita nak tahu. Betul tak? Kalau macam tu, jom kita tanyakan tentang fashion ini pada yang lebih pakar. Bersama saya di sini untuk membincangkan mengenai fashion evening wear ataupun pakaian pergi ke majlis, Encik Firdaus. Apa khabar Encik Firdaus? Baik. Terima kasih kerana menerima kunjungan kami. Sama. Encik Firdaus, boleh terangkan dekat kita semua apakah yang dimaksudkan dengan evening wear ataupun pakaian pergi ke majlis? Evening wear adalah pakaian formal yang dipakai untuk pergi ke majlis-majlis seperti majlis perkahwinan, majlis WWIP dan juga majlis makan malam. Untuk lelaki pula macam mana? Untuk lelaki kita ada bow tie, coat, tuxedo. Jadi untuk wanita dari segi pakaian ni macam mana? Okey, untuk wanita kita ada gaun labuh dan juga baju kurung moden. Dari segi aksesori, apa aksesori yang sesuai digayakan untuk fashion evening wear ni? Okey, untuk yang tidak bertudung kita boleh gayakan anting-anting ataupun scarf. Yang untuk bertudung boleh menggayakan berbagai jenis bentuk kerongsang lah. Kita dah tahu aksesori di bahagian atas. Jadi bagaimana pula dengan aksesori di bahagian bawah untuk kasut dan juga beg tangan? Okey, untuk wanita boleh menggayakan kasut tumit tinggi dan juga kalau untuk lelaki boleh menggayakan kasut kulit lah. Tas tangan pula yang sering digayakan jenis clutch. Baiklah, kita dah tahu sedikit mengenai fashion evening wear ni. Saya nak minta Cik Firdaus tunjukkan gaya untuk evening wear. Saya pun dah tak sabar dah nak tengok model gayakan fashion ni. Okey, boleh. Jom kita tengok. Cik Firdaus boleh terangkan tak dekat kita semua apakah jenis fabrik yang digunakan untuk pakaian ni? Okey, tengok kita menggunakan material sequin dan juga chiffon. Kalau saya lihat di sini ada perincian chiffon. Boleh Cik Firdaus tolong terangkan tak? Okey, kat sini kita menggunakan material chiffon untuk menampakkan dia lebih moden dan contemporary. Kalau kita tengok di sini model memakai kasut berwarna hitam. Ada tak lagi warna lain yang sesuai? Okey, selain daripada warna hitam kita ada warna ni kelabu. Okey, selain daripada warna kelabu kita ada warna krim. Yang ini kita ada letak perhiasan manik lah dekat bahagian depan menampakkan lagi aura si pemakai tu. Ya, betul. Tadi kita dah bersama dengan suami dia, Encik Firdaus. Sekarang ni kita bersama pula dengan isteri dia, Puan Azi, untuk menerangkan mengenai fashion perkahwinan. Apa khabar Puan Azi? Baik, Alhamdulillah. Jadi boleh terangkan dekat kami apakah jenis-jenis fashion perkahwinan dan apakah fashion yang ada dekat sini? Fashion perkahwinan ni terdiri daripada dua konsep, iaitu fashion moden dan juga fashion tradisional. Untuk moden dia terdiri daripada gaun yang labuh berserta lelaki akan mengenakan suit. Okey, untuk tradisional pula kita akan menggunakan songkit, tetapi sekarang pelanggan lebih gemar untuk memilih songkit dan dipadankan dengan fabrik lain seperti chiffon dan juga lace. Maksudnya dimodernkan? Ya, dimodernkan. Biasanya songkit kita nampak potongan ni macam kebaya. Ya, tapi sekarang saya nampak ada setengah potongan dia ada tambahkan macam kembang bahagian tepi, dia tambahkan apa? Lace. Ya, lace dan ataupun chiffon. Ya, betul. Yang tu yang dimaksudkannya dimodernkan? Ya, betul. Dari segi aksesori
aksesori pula macam mana? Okey, aksesori biasanya kalau untuk moden kita akan menggunakan aksesori yang ringkas seperti rantai dan juga anting-anting. Untuk tradisional pula bagi wanita kita akan gunakan doko dan juga sanggul, dan lelaki tanjak juga keris lah. Jadi kita dah tahu sedikit mengenai fashion perkahwinan. Boleh tak Puan Aziz tunjukkan dengan saya gaya untuk fashion perkahwinan? Boleh. Gaya seterusnya daripada gaya fashion perkahwinan iaitu koleksi daripada butik Puan Aziz. Okey, baiklah Puan Aziz, boleh terangkan tak jenis pakaian ni? Kalau kita boleh lihat dekat sini, ini konsep yang bertemakan gaun moden. Okey, untuk gaun ni kita menggunakan jenis yang lace yang French lace, dan kita ada tambahkan sedikit perincian manik-manik. Perincian manik ni kita berjahit sendiri, susun satu persatu lah dekat lace ni. Sangat eksklusif. Kalau kita boleh lihat di sini, jahitan dia sangat kemas. Dia punya susunan manik dia, susunan permata ni sangat kemas. Untuk batuan yang ada di bawah net ni, adakah dipasang ataupun dah siap? Ya, memang dipasang. Memang serba-serbi dipasang. Ya, serba-serbi dipasang lah. Macam kita tengok dekat gaun ni, memang semua kita buat hasil tangan, jahitan tangan. Pada pendapat saya, untuk bahagian jaring di sini, dia boleh menampakkan ilusi si pemakai lagi kurus. Ya, betul. Dan terselahlah aura di hari kebahagiaan dia. Betul. Dan nampak lagi eksklusif lah. Pemilihan aksesori pula bagaimana? Apa kasut yang kita boleh gayakan dengan busana ni? Okey, untuk busana moden kita akan gayakan kasut yang jenis bertumit tinggi dan sedikit perincian yang seakan dengan gaun yang dipakai oleh pengantin. Menarik kan topik gaya fashion untuk perkahwinan dan evening wear ni? Terima kasih Puan Aziz. Terima kasih Encik Firdaus kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami dan berkongsi mengenai fashion ni. Sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, ada masa kita jumpa lagi? InsyaAllah boleh. Baiklah penonton, Pure Portal akan berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana kerana kita akan ke segmen yang lebih menarik sebentar lagi. Fashion kali ini saya berada di sebuah rumah selebriti yang cukup popular. Pernah memenangi anugerah pembantu pelakon wanita dan juga mempunyai 2 orang anak serta sangat cantik. Nak tahu siapa dia? Jom ikut saya. Saya cakapkan tadi, hari ini kita akan bersama dengan seorang selebriti yang berbakat besar. Boleh berlakon, boleh menyanyi, boleh mengacara dan juga seorang model. Apa khabar dia, Dania? Alhamdulillah, sihat. Jadi boleh tak kita nak tanya sikit tentang gaya fashion D? Boleh? Gaya fashion D. Okey, yang dipakai hari ini adalah antara fashion yang disuka. Walaupun orang kata it's macam lebih formal sikit, tapi kadang-kadang dirasa macam kita tak tahu apa yang kita ada dalam satu hari tu. Mungkin kalau dipakai terlalu casual, dia akan nampak tak kena dengan suasana ataupun tempat kerja yang dipergi. Jadi inilah gaya pakaian kegemaran harian nanti. Nak kata harian tu tak adalah harian sangat. Harian di waktu di masih bekerja. Contohnya pergi meeting ke ataupun jumpa kawan-kawan ke, di antara tu. Sebab dalam satu hari kadang-kadang dia nak kena bermain pelbagai role ataupun watak kan. So kita cuba nak seimbangkan, dan kalau terlalu casual dalam hari-hari tertentu tu kita akan nampak macam selebit pula kalau kita jumpa klien kan. Jadi untuk gaya dia, biasanya dia menggunakan khidmat perunding image ataupun dicipta gaya dia sendiri. Untuk majlis-majlis tertentu yang memerlukan lebih banyak, orang kata nampak lebih anggun ataupun lebih cantik, dia akan minta kawan baik dia yang juga seorang perunding fashion untuk pilihkan gaya untuk daripada atas sampai bawah. Tapi itu mengeluarkan kos. Jadi kita dalam zaman sekarang ni kita jangan terlalu membazir. Kalau hari-hari yang dirasa boleh handle apa yang klien kita nak ataupun gaya
gaya yang diperlu tampilkan dan dibuat sendiri sahaja. Okey, dari segi pemilihan gaya pula, biasanya dipilih kualiti ataupun jenama? Dia bukan orang yang jenama sebenarnya. Jarang-jarang lah. Kalau dapat tu kira macam very special, jaga betul-betul. Kita sebagai artis ni, kadang-kadang orang tengok kita pakai benda yang sama pun orang akan bosan. Jadi kita tak boleh nak terlalu beli mahal-mahal sangat. Nanti kita nak tukar-tukar kan. Itu pun kita punya cost juga. Dia cakap dalam secara orang kata realitinya. Jadi kita nak tahu cara solekan pula. Apa jenis solekan yang disuka? For me, natural. Biar benda tu senang nampak cantik di kamera. Dan juga di depan-depan pun tak terlalu orang kata, weh, terlalu berat lah. Apa ni? Kan kadang-kadang kita pergi event tengok, kau ni apa? Macam kita tahu dia selalu bermakeup. Macam mana dia jaga kesihatan wajah dia? Dia suka pakai minyak argan, minyak moringa. Dia akan basuh muka, letak toner sikit, and then dia akan memang beratkan minyak. Minyak tu dia akan macam hydrate juga kulit, and then dia akan basuh muka. So dia tak terlalu kering. Biasanya dekat mana dia berbelanja? Mungkin dekat atas talian ke, bazar ke? So dia suka secara talian, online, pergi app, aplikasi, kita tengok kan dekat situ elok-elok. Sebab dia ada return policy. Dia ada macam kita boleh pulangkan balik selepas 30 hari ataupun seminggu atau sebagainya. Dia akan beli banyak-banyak, hantar ke rumah, dan mana yang dirasa tak muat ke apa, kadang-kadang bagi kawan, kadang-kadang kita hantar balik. So benda tu di dalam privacy rumah kita sendiri. Dia suka macam tu, so tak payah nak keluar sangat. Okey, jadi kita dah tengok gaya casual D. Kita tengok gaya D yang seterusnya. Cantiknya di pakai gaun ni. Terima kasih. Jadi biasanya di pakai gaun ni pergi ke mana? Selalunya kalau event-event besar macam anugerah ataupun kita ada macam special gala, jadi kita akan pakai baju-baju yang lebih presentable macam ni lah. Lebih menonjol lagi. Lebih menonjol lagi, ya. Macam baju yang dipakai sekarang ni, beli yang dah siap ataupun ditempah? Kadang-kadang tu bila kita dapat tahu anugerah tu terlalu lambat, macam beberapa hari sebelum anugerah tu kan, so kami terpaksalah ambil apa yang ada di ready wear designer yang ada, ataupun dia akan pergi sendiri ke kedai-kedai dan beli. Tapi beli pun best juga sebab kita boleh simpan. Okay, bila dah pakai cantik macam ni, biasanya kasut apa yang dipilih untuk digayakan? Dia suka pakai tumit tinggi 5 inci sebab nak sama tinggi dengan Farid, yang jenis yang terbuka, so dia tak ada macam close toe orang panggil kan. Pada dia aksesori dikurang sikit. Kalau ia pun mungkin earrings yang simple dengan cincin. Tapi kalau gelang-gelang tak berapa suka sangat. Okey, Preca Fashion pula. Siapakah Preca Fashion kegemaran dia? Kalau Preca Fashion, dia suka Inai Red, dia suka sangat Riza Aman, dan dia suka Rizman Ruzaini. So antara tiga orang ni dia punya kegemaran lah kalau Preca Fashion. Untuk alat solid pula, alat solid apa yang biasa dibawa dalam beg? Maskara kita macam jatuh kan bila lama-lama kan. Bila dah 3 jam mata jatuh, maskara pun jatuh. Kita nak lentikkan balik. Dan dia suka bawa macam lipstick yang boleh kita top up kita punya pipi juga. Supaya dia macam creamy sikit, letak dekat bibir, letak kat pipi. And then macam kalau warna tu brown, dia punya warna dia warna coklat, dia bukan pipi dengan bibir je, dia siap mata. Bagus tu. Okey, tips yang kedua saya dapat hari ni. Kena bijak. Jadi dah banyak tips yang dikongsikan. Boleh tak kongsikan kepada penonton semua tips-tips dalam berfashion? Bagi kita kena ikut kepada apa yang kita sendiri suka. Jangan terikut sangat pada trend, masa dan apa yang orang suka. Bagi apa yang selesa pada kita, warna kegemaran kita, jenis, kena ikut bentuk badan kita, kena ikut juga berat badan kita kan. Dan yang paling penting, bagi diri sendiri, kita tak perlu membazir dalam berfashion. Kita hanya perlu pandai shopping dekat mana sahaja. Boleh tak bagi 3 perkataan untuk gaya fashion D? Simplistic, konservatif
dan adaptable ataupun transformative. Gitu. Maksudnya dia suka sesuatu yang ringkas, boleh dipakai seharian dan juga sesuai untuk ke mana-mana. Yes, betul. Tengoklah dah ringkas pun dah cantik. Terima kasih. Awak pun sama. Terima kasih juga. Terima kasih Diana Daniel kerana bersudi berkongsi masa dengan kami dan juga menerima kunjungan daripada kami. Oh, terima kasih. Kalau ada salah silap dari pihak Di, sorry sangat. Tapi terima kasih sebab datang, spend time dengan Di. Ada rezeki kita jumpa lagi. Baiklah, kita akan berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sebentar lagi. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Husna Mustafa. Sekarang ni saya berada di Rosina Spa untuk melihat satu rawatan wajah yang sangat istimewa. Nak tahu apa keistimewaannya? Jom kita tengok sama-sama. Sekarang ni saya bersama dengan Puan Nurul untuk membincangkan mengenai rawatan kulit wajah. Apa khabar Puan Nurul? Khabar baik. Husna, sihat? Alhamdulillah saya sihat. Jadi boleh tak Puan Nurul terangkan apa perkhidmatan yang disediakan dekat sini? Okey, rawatan Intensive C Radiance ni terdiri daripada set lengkap vitamin C yang terdiri daripada essence, serum dan juga emulsion. Ianya ialah rawatan untuk natural kepada pengelupasan, menggantikan teknik chemical peeling. Jadi ianya juga dapat menstabilkan pH kulit dan melembabkan kulit wajah. Jadi kita dah tahu sedikit mengenai rawatan ni. Jadi penonton semua, apa kata kita tengok macam mana rawatan ini dilakukan? Okey, untuk langkah pertama kita akan bersihkan dulu mukanya dengan Kami Cleanser Milk. Pembersih susu. Pembersih susu. Ya, untuk menanggalkan dia punya makeup. Pembersih susu ni dia bertindak sebagai makeup remover dan dia juga akan melembutkan kulit wajah. Maknanya kita akan buat urutan sekali dengan mencuci. Okey, selepas ni kita akan cuci wajah bilas dengan air bersih. Langkah kedua kita akan cuci muka dengan pencuci gel. Okey, jadi kita akan melakukan teknik double cleansing lah. Jadi supaya kulit pelanggan lebih bersih Dengan menggunakan urutan yang sama. Iya, dengan menggunakan urutan yang sama. Okey, seterusnya kita bilas dengan air bersih sebelum melakukan teknik yang ketiga. Teknik ketiga, kita akan cuci muka pelanggan dengan menggunakan scrubber gel. Scrubber gel ni dia bertindak untuk melakukan teknik pengelupasan secara halus kerana dia tidak mempunyai sedikit pun butir-butir yang kasar. Okey, setelah kita buat scrub, kita akan menggunakan mesin microdermabrasion. Mesin microdermabrasion ni bertindak untuk menanggalkan sel kulit mati ataupun kita namakan dia stratum corneum. Apa yang mesin ni boleh buat, dia akan menarik kulit mati dan menanggalkan kulit mati. Jadi dia punya sedutan tu kita boleh kawal pada mesin bergantung kepada kulit pelanggan. Jika kulit pelanggan mempunyai kulit mati yang terlalu tebal, sedutan dia akan menjadi sedikit kuatlah. Kita ke langkah yang seterusnya iaitu menggunakan vitamin C essence. Vitamin C essence ni dia bertindak sebagai teknik pengelupasan secara semula jadi. Teknik seterusnya kita akan menggunakan radio frekuensi untuk mengurut wajah pelanggan. Okey, selepas ini kita akan menggunakan vitamin C serum iaitu untuk menstabilkan pH pada kulit pelanggan. Saya akan titiskan serum ini pada muka pelanggan. Selepas tu kita akan menggunakan mesin oksigen. Mesin oksigen berfungsi untuk apa ya? Okey, mesin oksigen fungsi dia untuk memecahkan molekul serum yang besar kepada molekul yang lebih kecil. Jadi sekiranya molekul itu lebih kecil, penyerapannya lebih cepat masuk ke bahagian dermis. Okey, selepas saya spray dengan oksigen pada muka pelanggan, saya tidak akan mencuci wajah pelanggan kerana kita akan terus melakukan teknik yang seterusnya iaitu sapuan masker dengan vitamin C mask. Okey, selepas 15 minit saya akan tanggalkan LED mask ini dan seterusnya kita akan buka jaring ini. Jadi nampak Husna lebih senang kan? Okey, jadi kita akan cuci dengan menggunakan air yang bersih.
Okey Husna, dah selesai rawatan intensif C Radiance ni. Dah selesai. Hanya 1 jam 30 minit dapatkan hasil ni. Saya tengok perubahannya. Tadi kulit model ni agak kusam dan tak bermaya. Sekarang ni dah lebih cerah dan juga sihat. Ya, dalam masa 1 jam setengah je kita akan dapat kesan yang macam ni lah. Baiklah, Periuk Porter akan ke segmen seterusnya. Semantik Fashion adalah segmen yang terakhir untuk rancangan Periuk Porter. Baiklah, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua macam mana cara nak membuat gelang tangan manik dengan cara yang mudah. Pasti anda tak sabar kan? Langkah-langkahnya sangat mudah. Apa yang kita perlukan adalah dah pun siap. Mudah je kan caranya. Anda boleh cuba tahu di rumah. Tapi kalau anda nak gunakan warna manik lain yang anda suka pun boleh juga. Gelang ni sesuai untuk anda gayakan sendiri ataupun anda nak bagi hadiah kepada teman istimewa anda. Macam mana? Cantik kan? Kita dah sampai ke penghujung untuk episod kali ini. Semoga apa yang kami kongsikan kepada anda semua memberi manfaat dan juga inspirasi kepada gaya fashion anda. Saya Husna Mustafa. Assalamualaikum.